Nur Aina Suha binti muda, PID 19042 daripada Diploma Pendidikan Islam Awal Kanak-kanak. Okey, jadi saya di sini diberi tugasan untuk menyiapkan penilaian akhir. Okey, baiklah. Di sini saya telah memilih main dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, dalam video ni saya akan menceritakan bagaimana kita nak laksanakan aktiviti berdasarkan main dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sebelum tu saya nak ceritakan dulu sedikit mengenai main ini. Okey, jadi saya akan terangkan apa itu definisi main. Okey, definisi main ni adalah aktiviti yang berbentuk spontan di mana kanak-kanak itu dia akan mengumpul pengalaman dan dia juga membuat uji kaji dan dia memahami terhadap dunia persekitaran mereka. Mereka ni akan dapat belajar sesuatu perkara yang baru dalam main ini. Sebelum tu saya nak kongsikan juga iaitu peringkat permainan kanak-kanak ni, peringkat yang ada dalam pendidikan awal kanak-kanak ni. Okey, yang pertama iaitu main konstruktif. Yang kedua main drama sosiodramatik, dan yang ketiga iaitu main simbolik, dan yang keempat main fungsi, dan yang kelima iaitu main berperaturan. Okey, sebelum tu saya nak ceritakan satu pengalaman saya sendiri. Okey, saya ada ramai anak buah. Lepas tu mereka ni menggunakan main drama sosiodramatik. Okey, di mana mereka ada dalam 4 orang. Yes, ada 4 orang. Seorang lelaki, lepas tu 3 orang perempuan. Okey, dan seorang ni mereka ni dia cakap, okey, sebelum tu dia berbincang dulu. Lepas tu dia cakap, okey, awak Hijazi ni, okey, Hijazi akan jadi papa. Jadi maknanya kita kena panggil dia papa. Dia bahasakan dia dengan papa. Lepas tu anak saudara saya yang perempuan ni panggil dia mama. Maknanya dia akan jadi suami isteri, papa dengan mama ni. Okey, lepas tu yang 2 orang lagi perempuan tu akan jadi anak-anak mereka. Lepas tu mereka bermainlah, akan pergi sekolah. Lepas tu ambil anak-anak kat sekolah. Lepas tu ajar anak buat kerja sekolah. Maknanya mereka tu membuat drama secara realiti. Berdasarkan pengalaman yang saya lihat tadi, dekat situ saya nampak kanak-kanak ni dia faham peranan setiap individu tu. Maknanya jadi ayah tu apa peranan sebagai ayah, jadi anak apa peranan sebagai anak, jadi mama apa peranan sebagai mama. Jadi dekat situ walaupun mereka main, tapi mereka tu dapat mempelajari dunia persekitaran mereka tu. Sekarang saya nak kongsikan beberapa idea ataupun aktiviti yang boleh diaplikasikan oleh ibu bapa ataupun guru semasa musim PKP ini. Okey, jom kita saksikan. Okey, dalam video ni abang dia menggunakan cawan plastik. Lepas tu adik ni baling guli. Lepas tu abang ni dia kena tangkap guli tersebut tu. Jadi dekat situ kita nampak koordinasi mata dan juga tangan yang terbentuk. Permainan ni iaitu permainan bowling, tapi dia menggunakan cawan plastik, terus menggunakan guli yang sama juga tadi. Cumanya tukar aktiviti mereka. Lepas tu kanak-kanak tu baling supaya cawan plastik tu jatuh. Macam tu. Okey, dalam video ni kita nampak kanak-kanak tu bermain menyepak bola. Ibu bapa boleh menggunakan bakul sebagai jaring tu. Lepas tu buat cawan plastik tu sebagai garisan tepi tu. Okay. Jadi dekat situ kita boleh meningkatkan koordinasi kemahiran koordinasi kaki dan juga mata. Kita dah tengok tadi kan beberapa aktiviti yang kita boleh laksanakan oleh ibu bapa semasa musim PKP. Jadi kelebihan permainan itu, kelebihan kita main dalam pendidikan awal kanak-kanak ni, dia dapat memberi kelebihan terhadap perkembangan dari segi fizikal, sosial, emosi, jasmani, intelek dan juga rohani. Okey, kita dah tengok main terhadap kanak-kanak itu. Okey, jadi ada beberapa kesan yang ingin saya kongsikan. Yang pertama ni dapat bantu perkembangan kanak-kanak. Yang kedua, dapat mengembangkan fizikal kanak-kanak. Dan yang ketiga, kanak-kanak ini akan merasakan bebas untuk bertindak. Okey, dan yang keempat, dapat memupuk daya kreativiti kanak-kanak tu secara sukarela. Okey, secara kesimpulannya, ibu bapa ataupun guru ni perlu memberi galakan ataupun dorongan kepada kanak-kanak tu untuk bermain dengan menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kanak-kanak itu bermain.
Okey, seperti mana yang dinyatakan oleh Maria Montessori, kanak-kanak ni dia ada peringkat umur dia, di mana masa umur tu kanak-kanak ni dia boleh mempelajari semua benda pada umur tu. Jadi rugilah kalau kita tak menggunakan manfaat ini dengan sebaik-baiknya. Okey, selesai sudah perkongsian saya pada hari ini mengenai aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh ibu bapa dan juga guru semasa musim PKP. Saya harap perkongsian saya yang sebentar tadi itu dapat membantu dan memberi idea kepada guru-guru di luar sana dan juga ibu bapa di luar sana untuk membantu perkembangan kanak-kanak itu sendiri dalam dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi setakat itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.